Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Nur Najwa binti Syed Osman, pelajar ijazah Sarjana Muda Syariah dengan pentadbiran kehakiman Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, saya ingin berkongsikan sedikit mengenai pewarisan harta pusaka bagi anak perempuan. Apabila seorang suami atau seorang isteri mati meninggalkan seorang anak perempuan atau lebih, jadi, apakah bahagian anak perempuan tersebut dalam pewarisan harta pusaka si mati? Apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka adalah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan segala apa yang menjadi miliknya setelah dia mati. Islam telah menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan faraid. Ianya diperolehi daripada seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan waris-waris dan layak menerima harta pusaka mengikut hukum syarak. Setelah diselesaikan urusan jenazah si mati, dilunaskan semua hutang-hutangnya sama ada hutang dengan Allah atau sesama manusia, dan hendaklah dilaksanakan wasiat sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat. Di sini terdapat 3 sebab yang membolehkan seseorang boleh mewarisi harta pusaka. Yang pertama adalah disebabkan perkahwinan melalui akad yang sah antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, nasab dan keturunan, iaitu orang yang mempunyai pertalian darah dan kelahiran yang sah. Walaupun anak angkat dibinkan atau dibintikan kepada si mati, tetapi dia tidak boleh mewarisi harta pusaka kerana tiada pertalian darah. Bagi anak luar nikah dan anak li'an, mereka dianggap sebagai anak tidak sah taraf. Maka mereka tidak boleh mewarisi harta pusaka bapanya, tetapi boleh mewarisi harta pusaka ibunya. Dan yang ketiga, disebabkan oleh kebebasan hamba. Maka anak perempuan kandung layak mewarisi harta pusaka bapanya dan juga ibunya dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah anak perempuan layak menerima 1/2 daripada harta si mati sekiranya si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan tidak mempunyai anak lelaki. Keadaan yang kedua, anak perempuan layak menerima 2/3 daripada harta si mati sekiranya si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih dan tiada anak lelaki. Mereka akan berkongsi 2/3 antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah anak perempuan layak menerima aswabah bil ghaib. Sekiranya mempunyai anak lelaki bersamanya, mereka akan berkongsi baki daripada harta dengan kadar 2:1. Jadi bahagian anak lelaki akan berganda 2 daripada bahagian anak perempuan. Mari kita lihat dalil dan juga sandaran hukum mengenai pembahagian harta pustaka yang terdapat di dalam Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Yang bermaksud, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan lebih daripada 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 daripada harta itu. Untuk memahami dengan lebih teliti, mari kita lihat cara pengiraannya. Keadaan pertama, apabila anak perempuan mendapat 1/2 daripada harta si mati, contohnya Ahmad mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan, maka isteri akan mendapat 1/8 dan anak perempuan akan mendapat 1/2. Asal masalah dibahagikan kepada 8, isteri akan mendapat 1 saham iaitu 1/8, manakala anak perempuan pula mendapat 4 saham iaitu 4/8. Terdapat baki daripada harta si mati sebanyak 3/8. Jadi menurut Imam Syafi'i, baki daripada harta si mati akan diserahkan kepada Baitul Mal.
Cara pengiraan keadaan yang kedua iaitu apabila anak perempuan mendapat 2/3 daripada harta si mati. Contohnya, Ahmad meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak perempuan, jadi seorang isteri akan mendapat 1/8 dan 2 orang anak perempuan akan mendapat 2/3. Asal masalah dibahagikan kepada 24, jadi isteri akan mendapat 3 saham iaitu 3/24 dan 2 orang anak perempuan pula akan mendapat 16 saham iaitu 16/24. 16 saham akan dibahagikan kepada 2 kerana mempunyai 2 orang anak perempuan, maka setiap seorang akan mendapat 8 saham. Terdapat baki daripada harta si mati iaitu 5/24 akan diserahkan kepada Baitul Mal. Dan yang terakhir adalah keadaan yang ketiga apabila anak perempuan mendapat asobah bil ghaib. Contohnya, Ahmad meninggalkan seorang isteri, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Jadinya, di sini isteri akan mendapat 1/8 daripada keseluruhan harta si mati, manakala anak lelaki dan anak perempuan akan berkongsi asobah bil ghaib iaitu baki daripada harta tersebut sebanyak 7/8 dan akan diserahkan kepada anak lelaki dan anak perempuan dengan kadar 2:1. Diharapkan penerangan daripada perkongsian saya pada hari ini dapat menjawab persoalan dan membantu semua agar memahami hak dan bahagian anak perempuan dalam pewarisan harta pusaka Islam. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.